Boleh kita start semua? Boleh Alright, so hari ini kita akan fokus on tips dan juga strategi untuk penulisan serta penerbitan artikel jurnal yang saya rasa insyaAllah semua orang aim nak hantar dekat Scopus ataupun Web of Science sebab nak fulfill you punya graduation requirement kan, ataupun you punya KPI requirement. So itu target kita hari ni. Kita akan expose kepada tips dengan strategi penulisan serta penerbitan artikel jurnal. So hari ni ada 3 sesi yang kita akan fokus. Sesi pertama kita akan fokus on tips and strategies on article journal writing and publication. Itu tips pada pagi ni. Tips nombor 2 kita akan fokus on teknik penulisan artikel jurnal. Okey, macam mana kita nak menulis dekat setiap bahagian artikel jurnal tu. Saya akan berkongsikan cara saya. Dan sesi nombor 3, kita akan belajar macam mana kita nak cari jurnal yang sesuai untuk artikel yang kita tulis guna database Scopus dengan Skimago. Alright. So sorry Okey. Kawan-kawan semua, dalam sesi pertama ni kita akan belajar on kita ada 3 pula sesi. Kita ada general tips sebelum kita hantar artikel ke jurnal, dan tips selepas kita hantar artikel ke jurnal. General tips sebelum hantar dengan tips selepas hantar artikel ke jurnal. Alright. So benda pertama yang saya nak tahu, saya nak rakan-rakan semua tahu bila kita menulis artikel jurnal ataupun bila kita menulis tesis. Okey. Benda pertama yang saya nak rakan-rakan tahu bila kita nak menulis artikel ataupun tesis ni, kita kena tahu satu benda. The first draft yang kita tulis tu, tak kisahlah artikel ataupun tesis, you jangan takut nak buat salah. Maksudnya jangan takut nak tulis apa yang you nak tulis. Asalkan as long as benda yang you nak tulis tu adalah berkaitan dengan kajian you, is okay. Ingat first draft tak ada betul, tak ada salah. Just tulis apa yang you nak tulis. Alright, as long as dia berkait. Sebab saya berkata pasal benda ni. Okay, sebab masa pengalaman saya dulu, masa saya mula-mula menulis tu, antara benda yang delay my writing process adalah perasaan takut tu. Is very mengacau saya lah. Is delaying my writing works. Dia sangat lama sebab saya takut buat benda tu salah. Saya takut benda betul aku tulis ni. Tapi selepas saya dah orang kata lama menulis tu, saya pun dah dekat 13 tahun menulis artikel jurnal ni. Saya concludekan satu benda ni lah. The first draft yang you nak tulis tu tak ada betul, tak ada salah. Just tulis apa yang you nak tulis as long as dia berkait. Kawan-kawan semua benda ni penting. Sebab apa? Sebab bila you berterusan menulis, right, it offers you momentum. Dan momentum ni adalah satu benda yang sangat penting dalam penulisan artikel ataupun penulisan tesis. Momentum. Okay? So, the first thing, okay, jangan ada perasaan takut bila nak menulis artikel. And before kita proceed seterusnya, kawan-kawan semua, saya nak inform dengan rakan-rakan semua. Saya tahu dekat dalam grup ni mungkin ada yang dah pernah publish artikel, dah pernah publish dekat Scopus ataupun dah pernah publish dekat Web of Science Q1 pun. Tapi dalam penerangan sesi pertama ni, saya akan start dengan zero, kosong. Memang saya akan start dengan paling asas. Sebab apa? Saya nak bagi fair tu rakan-rakan yang langsung tak pernah terbit artikel jurnal dan mungkin langsung tak tahu nak tulis artikel jurnal macam mana. Okay, so saya akan start dengan zero, kosong. So to be fair to all, saya tahu ada yang dah terbit, okay, bagus untuk you. But to be fair, kita kena start dengan kosong supaya rakan-rakan lain semua pun clear. Okay, dia tak adalah kita advance terus kan, nanti dia takut dia keliru ke apa ke. Okay, so that is the first thing yang saya nak you all tahu. Jangan takut nak menulis, just tulis apa yang you nak tulis. Okay, saya ulang balik semula. Alright. Satu lagi, benda yang saya nak you tahu dalam penulisan artikel ataupun penulisan tesis ni, kita kena maklum yang tidak ada seorang pun yang perfect dalam menulis ni. Tak ada seorang pun. You jangan cakap Dr. Hairul perfect menulis, you jangan cakap you punya profesor perfect menulis, you jangan cakap SV you perfect menulis. Tak ada seorang pun yang perfect. Okay? Dan sebab apa? Sebab kita manusia tu ada kelemahan. Okay? Dan
penulis pun ada kelemahan. Tak kisahlah penulis apa pun, dia ada kelemahan. So, nobody is perfect dan rakan-rakan semua, you kena tahu yang you kena stay away from perfectionist syndrome. Jauhi perfectionist syndrome. Saya rasa semua orang familiar dengan term perfectionist syndrome. Maksudnya you nak jadi perfectionist. It's almost impossible. Nak perfect 100% dalam penulisan tak boleh. Right? So, perfectionist syndrome ni again, bila you ada perfectionist syndrome, right? Bila you ada perfectionist syndrome, again dia akan kacau you punya momentum penulisan. Okay, momentum bila dah kacau, habis. Dia memang akan distract progress penulisan you. Okay, dan you kena tahu perfectionist syndrome ni dia selalu terjadi dekat kita nak jadi terlampau perfect. Dia selalu terjadi dekat kita bila kita belajar dengan diri sendiri. Okay, bila kita belajar dengan diri sendiri. Ini antara masalah punca perfectionist syndrome. Kita belajar dengan diri sendiri. So, okay, ya, dan rakan-rakan kena ingat orang yang bertanggungjawab untuk menentukan kita punya artikel perfect ataupun tidak adalah reviewer. 2 ke 5 orang reviewer. Okay, in certain case mungkin sampai 6 reviewer dia. Okay, selalunya antara 2 ke 5 orang reviewer. So, reviewer ni lah yang akan tentukan artikel kita perfect ataupun tidak. Diorang, bukan kita. So, kalau kata kita dah tulis artikel, kawan-kawan semua, dah ada sifat, cukup sifat je dah. Dah tunjukkan dekat SB. SB pun kata, okay, boleh hantar. Dah, kita try lah hantar. Jangan simpan lama-lama. Okay, jangan simpan lama-lama artikel tu buat perkasam. Hantar dekat jurnal. Let your reviewer decide. Diorang yang tentukan perfect ataupun tidak. Okay. So, macam mana kita nak stay away from perfectionist syndrome ni? Okay, macam mana kita nak jauhi perfectionist syndrome ni? Satu, saya selalu pesan benda ni, jangan belajar dengan diri sendiri. Itu yang paling penting. So, macam mana kita nak elakkan belajar dengan diri sendiri? Okay. Satu, selalu dapatkan ideas, pendapat daripada SV ataupun committee members. Ataupun expert yang you kenal. Okay. Mungkin diorang sibuk. Mungkin grup pertama ni sibuk. Mungkin SV ataupun co-SV ataupun expert ni sibuk. Okay. Tak apalah. Kita dapatkan pandangan daripada rakan-rakan ataupun senior yang ada pengalaman dalam penerbitan artikel jurnal. Diorang pun, mereka pun boleh bantu. Okay. Ataupun pada nombor 3 ni, kita menghadiri khusus ataupun majlis ilmu macam yang kita buat sekarang ni. Kita try dapatkan banyak ideas. Pokok pangkalnya kawan-kawan, jangan belajar dengan diri sendiri untuk mengelakkan kita kena perfectionist syndrome. Alright? That one. Okay. So, untuk rakan-rakan yang mula juga nak menulis artikel, baru-baru nak menulis artikel tu, okay, yang baru mula-mula nak menulis artikel tu, macam saya lah, saya dan you lemah bahasa Inggeris, macam saya lemah bahasa Inggeris, saya akui. Okay, tak rugi saya mengaku saya lemah bahasa Inggeris. Saya memang daripada dulu sampai sekarang, alright, bila bahasa Inggeris tu saya tak orang kata tak masterful dia punya dari segi grammar dan macam mana nak lenggok bahasanya tu. Bolehlah tulis, dah ada lah improvement sikit daripada dulu, tapi nak fully master tak boleh lah. So, rakan-rakan kena tahu bila rakan-rakan nak hantar artikel dekat jurnal, rakan-rakan kena tahu your English must be in a good form. Kena bagus English tu. Kalau you hantar dekat Malenglish memang dia takkan, memang possibility kena reject tu adalah. Okay. So, untuk rakan-rakan yang lemah berbahasa Inggeris macam saya lah lemah berbahasa Inggeris macam saya cadangkan satu benda ni. Okay. Saya cadangkan supaya rakan-rakan tulis dulu dalam bahasa Melayu and then baru translate pergi bahasa Inggeris. Tulis dulu dalam bahasa Melayu and then baru translate dalam bahasa Inggeris. Saya tahu 2 kali kerja, saya tak nafikan, memang 2 kali kerja. Alright, ada advantage dengan disadvantage. Okay, saya sebut dulu disadvantage. Disadvantage-nya apa? Disadvantage-nya sudah terang-terang lah kerjanya lagi banyak. Okay, sudah tentulah. Memang kerja 2 kali. Tapi apa kelebihannya? Okay, ini kelebihannya kawan-kawan. Saya nak beritahu kawan-kawan semua. Kalau you all tidak mahir berbahasa Inggeris dan you cuba terus tulis direct dalam bahasa Inggeris, okay, dia akan menyebabkan momentum you kacau juga. Sebab apa? You dah tahu dah apa you nak tulis dalam bahasa Melayu, tapi nak translate pergi bahasa Inggeris supaya ayat tu menyampaikan apa yang you faham, alright? You stuck dekat situ.
So why not you tulis dulu terus dalam bahasa Melayu? Bila you terus tulis dalam bahasa Melayu, again, momentum tu berterusan. Alright? Momentum ni dia akan berterusan bila idea you berterusan. Okay? Kalau you nak terus tulis dalam bahasa Inggeris, again, saya takut yang tidak mahir berbahasa Inggeris macam saya, kacau lah. Okay? Dan ada yang kata, doktor boleh tak saya guna Google Translate? Ada yang tanya dengan saya, boleh tak guna Google Translate untuk translate saya punya artikel ataupun bahasa Melayu saya? Okay, dia macam ni Nak guna Google Translate, dia tak ada masalah sebenarnya. Okay, dia macam ni Satu, you kena tahu, you tak boleh ambil segelebuk artikel tu, satu paragraf, you letak dalam Google Translate, you suruh dia translate. Memang kacau translation tu. Apa yang saya buat? Saya akan ambil satu-satu ayat. Saya ambil satu ayat, saya suruh Google Translate kan. Okay. That one. Ayat tu bukan ayat yang sebiji saya ambil. Maksudnya, Google Translate, tapi ayat tu, daripada translation tu, saya akan improve more. Maksudnya, Google Translate ni adalah satu tools yang bagi you initial idea on your translation. Okay? Dia dah translatekan untuk you ayat tu dan you kena improve tambah baik. Sebab kalau you guna sebiji apa yang Google Translate, dia punya kualiti saya rasa tidak sebaik yang you expect. But jika rakan-rakan semua ada bajet, okay, mungkin ada grant ke, mungkin rakan-rakan semua ada grant, ada bajet, rakan-rakan boleh consider untuk hantar dekat proofreader lah. Proofreader ni dia ada translation punya service, ada proofreading punya service. So antara yang saya kongsikan depan ni adalah antara yang available lah. Dia ada banyak lagi pilihan, tepuk dada tanya selera lah rakan-rakan semua. Proofreader ni macam-macam. Saya rasa MPWS pun dia ada proofreader je sendiri. Dan saya kalau tanya dengan saya memang selalu pergi dekat Dr. Tava lah. Saya mana-mana pun artikel saya sebelum ni memang saya pergi dekat Dr. Tava lah. But you can try boleh explore proofreader sendiri, masing-masing dengan cita rasa masing-masing. Proofreader pun ada pelbagai skill yang mungkin sesuai dengan tak sesuai dengan apa yang you nak. Okay, so MPWS pun ada, you boleh hubungi ataupun contact MPWS. But pokok pangkalnya, kalau kita nak tambah baik kita punya bahasa, kita boleh try contact proofreader. Okay, so proofreader ni kawan-kawan, satu kawan-kawan kena tahu, proofreader ni dia tidak sentuh kita punya content. Dia sentuh kita punya bahasa. Dia punya main cover dia bantu kita tambah baik bahasa kita. Bukan dia bantu kita tambah baik content research kita, content artikel kita. Dia tak mampu lah buat macam tu. Janganlah tu dia betulkan bahagian method kita, kesian member tu. Okay, dia bantu kita betulkan bahasa kita, tambah baik bahasa kita. Okay. Kawan-kawan semua, satu saya nak kongsikan lagi tips dengan kawan-kawan. Macam mana kita nak expedite kita punya writing process, ataupun macam mana kita nak memastikan kita punya penulisan tu sentiasa ada momentum. Okay, macam mana nak lajukan proses penulisan artikel kita ataupun tesis, ataupun macam mana kita nak memastikan yang penulisan artikel ataupun tesis kita ni sentiasa ada momentum. Okey, satu, you kena tahu bila masa yang paling fresh you nak tulis artikel. Tak kisahlah artikel ke tesis, benda ni boleh apply kat dua-dua. Bila masa yang you paling fresh? Kalau saya waktu saya paling fresh sekarang ni 8.30 pagi sampai 10.30 pagi. Memang saya selalu tulis waktu tu lah. Ini tak boleh lah, ini ada kelas dengan you all kan. Waktu tu lah yang saya selalu menulis artikel. Okay, waktu tu yang selalu saya tulis artikel. Okay, kenapa you kena determine your fresh time? Dan lain orang lain dia punya masa saya awal pagi. Ada mungkin rakan-rakan kita, okay, dia suka malam. Okay, ada yang mungkin surprisingly yang suka petang lepas Zohor baru dia tulis. It depends on you. Tapi you kena determine masa fresh you bila. Sebab kenapa? Your fresh time ni, otak you tengah segar, dia tengah fresh. Dia tengah, orang kata sihat, dia tengah kuat lagi. So bila otak you fresh, dia
bila you menulis dalam keadaan you fresh, otak you akan provide a lot of ideas. Alright, bila you ada a lot of ideas, again momentum penulisan you akan berterusan. Okay, cuba bila mana kita rasa penat, otak ni rasa penat, alright, tapi you paksa je menulis. Alright, saya minta esok dalam keadaan you penat menulis, otak you penat tu, you menulis, esok tu tengok balik macam mana you tulis. Okay, kalau saya dalam kebanyakan kes saya akan overhaul balik semua. Okay, so first, determine your fresh time. Nombor 2, tentukan berapa banyak masa yang rakan-rakan boleh menulis dalam satu hari. Ada yang ada rakan-rakan kita yang diberikan kelebihan yang mana diorang boleh menulis sampai 10-12 jam sehari ada. Jangan terkejut, memang ada. So ini diorang diberi kelebihan lah. Macam saya tak boleh lah. Saya dulu memang saya boleh lah. Sekarang dah memang 2 jam lah saya limitkan sehari. Mungkin faktor umur lah kan. So 2 jam tu lah saya akan pulun menulis. So tapi lain orang lain dia punya jumlah masanya. Mungkin ada yang sejam saja. Mungkin ada 30 minit saja. Tapi pokok pangkalnya, you kena determine berapa banyak masa yang you boleh menulis. Sebab saya selalu cakap benda ni. Jangan paksa otak tu menulis kalau dia penat. Kalau you mampu tulis 4 jam, tulis 4 jam lah. Buat apa you nak tulis sampai 8 jam? 8 jam tu you tulis, kalau hasilnya lebih teruk daripada 4 jam, better you fokus dekat 4 jam. Itu maksud saya. Okay? Cadangan. Alright? So kalau you rasa okay, ikut. Kalau you rasa tak okay, tak apalah. Okay? Okay. So, dan nombor 3, you kena minimize delay attitude. Maksudnya sikap bertangguh ni, minimize Saya sendiri ada. Saya tak katalah bila saya suruh orang, saya tak ada. Saya pun ada, saya manusia. Okay? Mesti ada benda ni, tapi minimize. Alright? Kita tak boleh kata hilangkan terus sikap bertangguh tu. Pada saya mustahil lah. Saya cuba minimizekan sikap bertangguh tu. Tak kisahlah dalam penulisan artikel ataupun penulisan tesis. Alright? Okay. So, kawan-kawan semua, satu lagi tips yang boleh melajukan proses penulisan kita. You dalam tim penulisan you kena ada orang yang sentiasa boleh membantu. Okay? Cuba elakkan dapatkan orang yang hanya nak nama dia dalam artikel jurnal, which is not good. Okay? Yang benda-benda ni kita kena overcome lah. This is not a good culture lah. You dapatkan orang yang semata-mata nak menumpang nama dalam artikel you. Okay? Sebab dia kasih you pinjam pen, sebab dia kasih you pinjam pen dia semalam, dia mintakan you letak nama dia dalam artikel tu. Which is not good lah. This is not good culture. Cuba dapatkan orang yang boleh cooperate. Bila you dapatkan team yang boleh cooperate, insya-Allah proses penulisan you lebih laju. You akan dapat lebih banyak ideas. Okay? Dapatkan bantuan daripada pakar. Okay, yang ini pun penting juga. Pakar tu SV boleh jadi pakar, co-SV boleh jadi pakar, rakan-rakan sekeliling yang pernah terbit artikel pun boleh jadi pakar. Okay? So this one dan always positif lah dalam penulisan artikel ni. Okay? You kena tahu dalam penulisan artikel ni ataupun tesis ni, dia satu benda common lah yang you akan rasa. Pada pengalaman saya lah, you akan tulis dan padam. The process is quite unique dan frustrating lah. But you need to be always positive. Okay? Okay. So, satu lagi tips yang saya nak kongsikan dengan rakan-rakan semua. Bila kita nak menulis artikel jurnal ni, okay, start dengan part yang paling mudah. Saya ulang. Bila kita nak menulis artikel jurnal ni, kita akan start dengan part yang paling mudah. Okay? Jangan start dengan part paling susah. Kenapa kena start dengan part paling mudah? Sebab it offers you momentum. Ada momentum dalam penulisan tu. Bila kita start dengan bahagian paling mudah, kita senang nak menulis. Bila kita senang nak menulis, penulisan kita akan berterusan. Bila penulisan kita akan berterusan, kita akan ada momentum. Again, saya repeat balik benda ni, momentum. Okay? Kalau once you stop, you tak ada momentum, saya nak tanya kawan-kawan semua, bila you stop menulis artikel ataupun bila you stop menulis tesis, momentum tu hilang, right? Nak sambung balik, you berhenti 2-3 hari, nak sambung balik senang ke susah? Pengalaman kawan-kawan lah. Okay, senang ke susah? Saya sendiri, saya kata, ya Allah ya Tuhan, laptop tu rasa berat 2-3 tan. Kan? Sebab dah terberhenti. Motivasi dah hilang. Kan? Terberhenti lagi satu. So,
kita cuba cari momentum lah. Okey, salah satu cara kita boleh dapatkan momentum dalam penulisan artikel ni, kita start dengan bahagian paling mudah. Okey, kalau saya lah ini terpulang ini cadangan saya. Saya tak kata wajib, cadangan saya sahaja. Okey. So, saya selalu cakap macam ni, start dengan bahagian paling mudah. Bila saya tanya orang, saya pelik, start dengan bahagian apa menulis artikel? Dia kata bahagian introduction. Saya cakap, saya tanya, saya nak beritahu kawan-kawan, pengalaman saya lah. Bahagian introduction ni antara bahagian yang paling susah nak tulis. Okay, so saya selalu start dengan bahagian method. Method, bahagian paling mudah. Sebab apa? As a researcher yang dah complete dia punya research, saya jamin kawan-kawan, mustahil you tak tahu method you apa. Okay, bila you dah habis buat satu research, method tu dalam tangan dah, you nak tulis senang. Okay, memang dah dalam tangan method tu sebab you dah ada apa yang you tulis. You dah tahu apa yang you buat. Dan saya akan tulis result. Result ni mudah. Alright, maksudnya you analisis data you ambil data you letak dalam artikel you. Alright, sekarang ni you descriptively describe your data. Mudah. And then you have literature review. Orang tanya dengan saya, doktor, bukan LR ni susah ke? Kawan-kawan semua, dalam kebanyakan kes bukan semua. Okay? Bila you nak tulis LR dalam artikel, you dah ada LR you, right? Sama ada dalam proposal ataupun dalam thesis tu. Sekarang ni apa yang you nak buat, you kena tambah baik LR tu, tambah baik, masukkan updated punya literature review, alright? Rephrase, alright, tambah baik apa semua, letak dalam artikel. Okay, that's why saya kata LR ni antara bahagian yang mudah nak buat sebab dia dah ada. Tapi pokok pangkalnya kawan-kawan, start dengan bahagian yang you rasakan paling mudah supaya it offers you momentum. Itu cara saya. Terpulang nak ikut ke tidak. Okay. Dan, okay, kita masuk dekat tips sebelum hantar artikel dekat jurnal. Okay, kawan-kawan semua, sebelum kita hantar artikel dekat jurnal, okay, saya nak you consider all of these things. Okay. Adakah you mempunyai masa yang cukup? Okey. Maksud saya dekat sini, kawan-kawan kena tahu kalau orang tanya dengan saya, berapa lama masa nak terbit artikel dalam jurnal ni doktor? 6 bulan cukup ke? Okey, ini jawapan saya, saya tak tahu. Mungkin ada yang terkejut, dah 13 tahun tulis artikel dekat jurnal, tak tahu jawapan dia. Jawapan saya tak tahu. Sebab apa saya cakap macam tu? It depends on reviewer dengan editor jurnal. Berapa lama masa yang you perlukan. Kalau reviewer tu, kalau editor tu dan reviewer tu cepat kerja diorang, cepatlah you punya artikel boleh terbit. Kalau editor dengan reviewer tu lambat kerja diorang, lambatlah artikel you terbit. Saya punya pengalaman, paling cepat saya terbit dalam macam saya dah bagi tahu semalam, paling cepat saya terbit artikel dekat Q1 5 bulan. 5 bulan terbit lah. Paling lama saya terbit 5 tahun. 5 tahun dekat Q1. Okay. Kalau rakan-rakan semua consider 5 bulan saya tadi, please consider also my 5 years. Okay. Sebab apa saya suruh rakan-rakan semua consider all of these things? Sebab kebanyakan kita start menulis artikel lepas kita dah habis tulis thesis. Right? Kebanyakan kita, bukan semua. Kebanyakan kita akan start tulis artikel lepas habis tulis thesis. Dan kebanyakan kita juga, bila kita tulis artikel lepas tulis thesis, kita harap sangat artikel tu terbit dalam tempoh masa yang cepat. Cepat terbit. Aku nak cepat terbit sebab aku nak grad cepat ni. Thesis dah settle. Aku harap sangat artikel ni cepat terbit. So, persoalannya, berapa lama saya nak tunggu doktor lepas saya dah submit artikel saya dekat jurnal? Jawapan saya kata saya tak tahu. Consider 5 months saya, consider juga 5 years saya. Mungkin rakan-rakan ada yang sanggup tunggu sampai 5 tahun? Ada yang sanggup? Okay. So, kalau rakan-rakan nak mengelakkan benda ni, alright, kalau rakan-rakan nak mengelakkan benda ni, macam ni rakan-rakan boleh opt untuk tulis artikel yang berbentuk review. Okay, cuba consider untuk tulis artikel yang berbentuk review supaya rakan-rakan boleh tulis artikel awal. Tak kisahlah, konsep paper ke, SLR ke, sebab artikel yang berbentuk review ni, dia tak perlukan data. Maksudnya you tak perlu tunggu habis tulis thesis, baru nak tulis artikel jurnal. Tak payah. Buat review saja, boleh tulis artikel dah. Okay, itu nombor 1. Nombor 2. Okay, tahu
ambil kisah pasal you punya graduation requirement. Graduation requirement kawan-kawan, apa dia? Satu artikel, dua artikel, tiga artikel dekat index jurnal mana? Scopus, Web of Science, ataupun kena Q1 ataupun Q2, ataupun tak payah pun hantar dekat index jurnal. Okey? Setahu saya, rakan-rakan kita daripada UM kena dekat Web of Science. Tak boleh Scopus. Tapi dalam kebanyakan kes IPTA dekat Malaysia ni, kebanyakannya nak Scopus. Ada pula IPTA dekat Malaysia ni, betulkan kalau saya salah, UPSI, dia hanya nak jurnal yang review saja, peer review saja. Tak kisahlah index ataupun tidak. Lain universiti, lain dia punya requirement. So ambil tahu you punya graduation requirement. Sebab apa kena ambil tahu? Sebab nanti takut kalau you tak ambil tahu, alright, walaupun you dah terbit artikel jurnal, artikel tu sebenarnya tak selari dengan you punya KPI graduation. Dah satu kerja lagi nanti. Alright? Dan okay, do you just want the quantity or quality? Okay, ini maksud saya. Alright, apa minimum requirement? Okay, apa minimum requirement? Okay, apa minimum requirement kita punya KPI untuk graduation? Minimum requirement ni apa? Adakah dia hanya perlu Scopus saja? Okay, ini maksud saya. Kalau you punya graduation requirement, katakan perlu hantar peer review saja. So at this stage tak payahlah hantar yang level tinggi dulu. Sebab saya selalu cakap benda ni. Aim utama student dalam peringkat PhD ni, dia nak grad, bukan dia nak publish artikel dekat index journal. Right? You nak grad, bukan you nak publish artikel you dekat index journal. Itu aim utama you. So, kalau katakan requirement you hanya nak perlukan peer review saja tanpa perlu hantar dekat index journal, tak apalah, hantar dekat peer review dulu. Alright? Please fulfill you punya graduation requirement dulu and then baru consider hantar dekat jurnal yang level tinggi ni. But kalau memang perlu hantar dekat Scopus, so kena hantar dekat Scopus, jangan hantar dekat non-index ni. Okay, nanti nanyalah you perlu Scopus tapi you hantar dekat non-index, tak grad nanti. Sama juga konsep je. Kalau you perlu hantar dekat Web of Science, hanya Web of Science saja, jangan hantar dekat Scopus. Okay, so you kena tahu graduation requirement you apa, right? Dan you kena tahu minimum requirement dia apa. Okay, fulfill minimum requirement dulu, baru orang kata pergi dekat level yang lebih tinggi. Saya selalu pesan benda ni. Okay, shake the world later, get your PhD first. PhD tu yang penting dulu. You nak shake the world lepas ni. Okay, nak hantar dekat Q1, Q2, kalau tak perlu tak apalah, tak payah dululah. Lepas ni you dah grad PhD, hantarlah kat Q1, Q2. Setahun 10 pun you nak hantar tak apalah. Okay, tapi at this stage, fulfill graduation requirement dulu. Okay, so review artikel tadi, okay, sebolehnya mesti saya rasa mesti berkaitan dengan kita punya tajuk tesis. Jangan buat luar daripada tajuk tesis. Right? Mesti berkait dengan objektif tesis kita. Okay, nak mengelakkan masalah dekat masa hadapan, buat review paper yang berkaitan dengan objektif tesis kita. Alright? Yang berkaitan dengan salah satu objektif tesis kita ataupun yang berkaitan dengan salah satu research question tesis kita. Okay? Ya, boleh. Satu objektif boleh jadi satu artikel, you nak sumbat 4 objektif dalam satu artikel pun boleh. Tapi macam saya cakap semalam, lagi banyak objektif ataupun lagi banyak research question you letak dalam satu artikel, lebih complicated penulisan you. Tapi terpulang lah, kalau you rasa complicated tu lebih bagus, lebih tinggi kualiti dia, it depends on you lah. Right? Okay. Then, rakan-rakan semua, sebelum hantar artikel dekat jurnal, okay, rakan-rakan kena tahu, rakan-rakan saya galakkan run similarities index. Okay, run similarities index, dan saya percaya rakan-rakan familiar dengan Turnitin. Okay, rakan-rakan semua familiar dengan Turnitin. Okay, Turnitin ni dia ada 5 warna, biru, hijau, kuning, jingga dengan merah. So, saya selalu galakkan rakan-rakan saya untuk dapatkan warna hijau. Okay, warna hijau yang sebaiknya. Tapi saya tahu ada certain SV kata rules of thumb dia 30%. Kena 30%. Tak apalah, you targetlah warna kuning, 30% dan ke bawah. Tapi kalau ikut Turnitin, warna hijau tu lebih baguslah. 0% tu almost impossible you nak dapat lah kawan-kawan semua. Memang almost impossible. Okay, dan
Saya selalu pesan dengan kawan-kawan saya, bila nak run similarities index tu, make sure turn it in tu, you setting, dia tak kira you punya reference. Janganlah kira reference sekali, rugilah. Reference tu pun dah boleh cecah sampai kadang-kadang sampai berbelas peratus. Okay, jangan exclude reference. Okay, cuba tanya rakan-rakan senior ataupun yang paling afdal sekali pergi library. Tanya dengan dia, nak setting supaya tak kira reference dalam similarities index saya macam mana. Okay, so pokok pangkalnya sebelum hantar artikel dekat jurnal, run turn it in dulu untuk check berapa peratus similarities index kita. Okay, ini contoh dia. Okay, ini contoh similarities index yang turn it in buat untuk kita. Alright. Then ini antara benda yang selalulah orang tanya dengan saya. Doktor, kalau saya ada satu artikel tapi saya nak hantar dekat dua jurnal pada waktu yang sama. Alright. Saya nak hantar satu artikel jurnal, saya ada satu artikel jurnal tapi saya nak hantar satu artikel jurnal ni dekat dua jurnal serentak supaya saya dapat jimat masa. Kalau satu jurnal reject artikel saya, satu lagi saya dah standby. Ini jawapan saya, jangan sesekali buat benda tu. Tak boleh. Memang tak boleh. Ada ethical issue kat situ. Alright, saya tahu itu strategi yang bagus untuk you save, mungkin untuk you save masa, tapi the game is like this. One article at one journal at one time. Alright, you jangan terkejut kalau you hantar artikel you dekat dua jurnal yang sama, dua jurnal yang berbeza pada waktu yang sama, you jangan terkejut kemungkinan you dapat reviewer yang sama tu ada. Jangan terkejut. Dan reviewer yang sama ni pula, dia dah review artikel you, dia review pula artikel you dekat satu lagi jurnal. Alright? You jangan terkejut kalau dia report you. Ada kemungkinan. Jangan kata tak ada kemungkinan, ada kemungkinan. So jawapan saya, jangan buat macam tu. Satu artikel jurnal, satu artikel dekat satu jurnal pada waktu yang sama. Alright? Ada orang tanya dengan saya, lamalah nak tunggu macam tu doktor, risiko tinggilah. That's the game. That's the game. Okay? So cadangan saya macam ni, you buatlah 2-3 artikel, hantarlah dekat 3 jurnal supaya you boleh, orang kata ada reserve. Okay, itu game dia. Alright. Okay, so referred journal ni maksudnya jurnal yang kita di-review oleh reviewer. Okay. Ini nanti saya terangkan. Alright. Two articles are published in a referred journal. Okay, referred journal ni maksudnya dia referred lah, maksudnya dia dinilai. Alright, kalau dia sebut index maksudnya dia rujuk pada Scopus dengan Web of Science. Okay, index ni saya bercakap dalam konteks Malaysia. Index journal ni Malaysia iktiraf 4 saja. Okay, Malaysia iktiraf 4 saja, Scopus, Web of Science, MySite dengan ERA. Okay, tapi bila dia kata two articles are published in a referred journal, maksudnya jurnal ni yang peer review lah. Pastikan jurnal ni ada review lah. Okay, so kalau dah terbit 2 Scopus dan seterusnya nak niat untuk SI, apa cadangan doktor untuk Q berapa yang sesuai untuk kita target. It depends on you lah. Tapi nak hantar terus Q1 boleh, tak ada masalah. Tapi kalau you nak start daripada bawah Q4 pun tak ada masalah. Okay. Bukan satu RQ satu artikel ke ya? Boleh. Satu RQ boleh jadi satu artikel. Ataupun you nak buat 3 RQ dalam satu artikel, tak ada masalah. Ya. Okay. So ada lagi? Alright, saya dah jawab. Okay, so tadi satu objektif, satu artikel. Tapi kalau you kata objektif saya pula ni ada 3 RQ, boleh ke? Sepatutnya satu RQ satu artikel, tak? Alright, boleh satu RQ satu artikel dan boleh juga you nak letak 5 RQ satu artikel pun tak ada masalah. Should be okay. Alright. Okay, so this one saya nak kongsikan dengan rakan-rakan semua cara saya nak namakan penilai yang sesuai untuk artikel saya. Dalam kebanyakan jurnal, bila kita nak hantar tak
No. Format jurnal tak sama dengan format kajian. You kena tengok lain jurnal lain formatting dia. Lain jurnal lain formatting you. You kena tengok satu-satu jurnal. Alright, jurnal mana yang you nak hantar tu you kena tengok format dia macam mana. Alright. Okay, this one. Okay, sekarang ni saya nak kongsikan dengan rakan-rakan semua. Macam mana kita nak namakan penilai yang sesuai untuk artikel kita. Dalam kebanyakan kes, bila kita hantar artikel kita dekat jurnal, editor ataupun pihak jurnal, dia akan minta kita namakan beberapa orang penilai yang sesuai untuk artikel kita. Okay, so saya selalu buat macam ni untuk okay. Okay. Alright, this one. Okay. Saya nak kongsikan dengan rakan-rakan semua. Okay. Rakan-rakan semua nampak Google Nampak Google? Boleh nampak Google Boleh? Okay. So macam ni saya nak cuba kongsikan dengan rakan-rakan semua macam mana kita nak cari ataupun nak namakan penilai yang sesuai untuk artikel kita. Okay. The first thing yang kita boleh buat adalah kita pergi dekat jurnal yang kita nak hantar tu. Cari website dia. Right? Cari website jurnal yang kita nak hantar tu. Okay. Contohnya Journal of Cleaner Production. Okay. Sekarang ni, okay, saya pergi dekat website jurnal ni. Okay. Katakan saya nak hantar artikel saya dekat jurnal ni. Okay. So apa saya buat? Saya cuba cari publish artikel yang lepas. Alright, saya cuba cari publish artikel yang lepas yang berkaitan dengan artikel saya. Alright, apa saya buat? Saya cuba cari publish artikel yang lepas yang berkaitan dengan artikel saya. Mana saya cari? Saya cuba cari dia punya this one, bahagian previous articles. Alright, cuba explore website tu, cuba cari bahagian previous articles dia. So dekat jurnal ni dekat sini. So saya klik dekat sini. So sekarang ni apa saya buat? Saya cuba cari past published articles yang berkaitan dengan bidang kajian saya. Alright, cuba cari past published articles yang berkaitan dengan bidang kajian saya. So apa saya buat? Alright, dekat jurnal ni dia dah ada sediakan ruang ni. Lain jurnal lain mungkin ada yang ada, mungkin ada yang tak ada. Yang tak ada tu you kena cari manual lah. Alright, tapi yang ada macam ni, okay. So apa you buat? You cuba cari artikel yang berkaitan dengan kajian you. Okey, yang semalam yang attend kelas semalam je dah faham lah apa simbol ni kan? Faham kan? Ingat lagi simbol ni apa? Face searching kan? Okey. So this one saya klik. Okey, nampak ni saya guna keyword saya, keyword. Alright, saya guna keyword, saya tak guna title. Okey, nampak tak? So ada beberapa artikel yang berkaitan dengan saya punya kajian. Ada beberapa artikel ni yang berkaitan dengan kajian saya. So apa saya buat? Saya pilih mana-mana artikel yang saya rasakan paling sesuai. Katakan saya ambil this one. Alright, saya ambil this one. Saya klik this one. Artikel ni. Okay, dan seterusnya. Alright, saya dah jumpa artikel yang berkaitan dengan bidang kajian saya. Seterusnya apa saya buat? Saya cuba cari dia punya email corresponding author. Saya cuba cari email corresponding author artikel ni. So macam mana nak cari? Again. Okay, kena. Okay. Kena explore. Okay, this one is dia punya corresponding author. Saya klik nama ni, this one. Okay, nampak tak? Saya dapat email dia. This is the email. Ni nama dia. Nama dan email ni saya kasih dekat editor, alright, untuk dia consider orang ni sebagai saya punya reviewer. Okay, kawan-kawan semua, jelas tak saya punya kaedah ni? Alright, nak menamakan reviewer untuk artikel kita. Kita cuba cari, alright, dekat jurnal yang kita nak hantar tu, artikel yang dah publish, siapa corresponding author artikel tu, cuba cari dia punya email dan nama. Alright, email dan nama tu kemudiannya kita suggest dekat editor untuk pertimbang jadi kita punya reviewer. Okay, that one is cara yang paling transparent. Sebab apa? Satu, kita tak kenal siapa reviewer ni, dia pun tak kenal kita. Transparent. Alright, nombor dua,
kita pilih orang yang memang kita tahu berkaitan dengan bidang kajian kita. Sebab apa? Dia dah buat satu kajian yang berkaitan dengan kajian kita. So kita consider dia experience dan ada juga experience dalam penerbitan. Dia dah terbit. Satu saya nak beritahu kawan-kawan. Bila kita nak namakan reviewer untuk artikel kita ni, bila kita nak namakan reviewer untuk artikel ni, satu, you tak boleh namakan SV dengan kod SV. Jangan, tak boleh. Tak boleh. Satu. Okey? Nombor dua, you tak boleh namakan sesiapa yang ada dalam artikel tu. Orang dalam artikel mana boleh jadi reviewer? Ada bias. SV dengan kod SV tadi ada bias. You namakan geng-geng yang dalam artikel tu pun ada bias. Lagi tinggi bias dia. Sudah tentulah dia punya penilaian artikel tu semua bagus. Okey? Nombor tiga, alright, ini saya tak pasti semua jurnal buat ke tidak, tapi saya tahu ada yang buat. Alright? Reviewer daripada negara yang sama pun dia pun tak nak. Reviewer daripada negara yang sama pun dia pun tak nak. Okey. Seterusnya, reviewer daripada institusi yang sama pun dia pun tak nak. Katakan saya daripada UPM, tapi saya namakan dua orang. Rakan saya daripada UPM juga. Dalam kebanyakan kes dia akan reject. Dan rakan-rakan kena ingat bila kita namakan reviewer ni kepada editor, bukan dia akan minta orang tu review, bukan directly dia orang akan minta review orang yang kita namakan tu. Bukan editor ni akan terus minta orang yang kita namakan tu review artikel kita, bukan. Dia hanya dalam pertimbangan. Sebab kawan-kawan kena ingat dalam tim editor ni, dia dah ada dia punya expert reviewer. Okay, so macam saya expert reviewer dekat Springer Climate Change punya jurnal. Alright, dalam tim kami ada 41 orang. Across the globe ada 41 orang reviewer. Yang untuk tim Springer Climate Change ni. Tapi bila mana 41 orang ni semua sibuk, tak boleh nak review artikel yang dia minta review. Right? Kadang-kadang banyak sangat dia minta review. Right? Semua sibuk dan semua tak boleh review artikel you. Apa dia buat? Dia akan pergi dekat senarai yang you cadangkan tadi. Right? Dan senarai yang you cadangkan tadi, dia akan tapis dulu. Adakah orang ni ada conflict of interest dengan you? Kalau ada, dia tak akan pertimbangkanlah, dia sendiri akan cari. Okay? So I hope that one clear boleh nak namakan reviewer? Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Alright? Tak ada masalah. Dalam dia yang tak boleh, dia bila you namakan reviewer tu bila dia ada dalam board editor daripada negara yang sama, daripada institusi yang sama, kod SV dengan SV. Bila you kata dalam reference tu tak boleh jadi tu, susah nak kontrol lah. Kami susah nak kontrol. Benda tu. Dalam reference setakat ni saya tak pernah dengar lagi dilarang lah. Boleh setakat ni boleh lagi lah. Dan ada orang guna teknik, orang yang dia rujuk tu, dia cite lah reference tu, dia namakan as reviewer. Ada orang buat macam tu. Tapi ada juga orang yang mempersoalkan benda tu, ada bias kan. So tapi setakat ni praktis reviewer saya tak tahulah yang lain Ya, setakat pengalaman saya tak pernah lagi lah kata tak boleh macam tu. Alright, so you nak try teknik tu boleh lah. Tapi kalau you kata ada bias, jangan try lah. Okay. Okay. Alright, this one Okay. Macam mana nak identify jurnal yang sesuai untuk artikel kita? Okay, kawan-kawan semua, ini cara yang orang kata yang asas lah you boleh pilih artikel, you boleh pilih jurnal yang sesuai untuk artikel you, okay? You boleh pilih jurnal yang sesuai untuk artikel you based on these three things. Satu, siapa you kaji. Dua, apa you kaji. Nombor tiga, alright, multidisciplinary journals. Siapa, apa, multidisiplin punya jurnal. Okay. Okay, ini asasnya nak menentukan jurnal mana yang sesuai untuk artikel kita. Okay, satu. Katakan tajuk kajian saya adalah Adaptation Strategies Towards Climate Change Impact Among Malaysian Fishermen. Alright. Adaptation Strategies Towards Climate Change Impact Among Malaysian Fishermen. Siapa saya kaji? Saya kaji pasal nelayan Malaysia. Alright. So disebabkan saya kaji pasal nelayan Malaysia, saya boleh consider jurnal yang berkaitan dengan community development, yang berkaitan dengan rural development, ataupun yang berkaitan dengan marine policy. Sebab apa? Sebab saya kaji pasal nelayan Malaysia. Okey, seterusnya. Alright, kita juga boleh consider jurnal yang berkaitan dengan apa yang saya kaji.
Saya kaji apa? Saya kaji pasal adaptation strategies towards climate change impact. So disebabkan saya kaji benda ni, saya boleh consider jurnal yang berkaitan dengan environment management, yang berkaitan dengan sustainable development. Okey, kawan-kawan kena ingat satu benda ni memang saya perasan satu. Okey, cikgu lah tu utamanya dia selalu confuse benda ni. Katakan ada cikgu ni, dia nak buat artikel jurnal, dia buat artikel jurnal pasal ICT usage among primary school students in rural areas in Malaysia. Dia seboleh mungkin dia nak hantar dekat Journal Education. Sebab apa? Saya cikgu, saya buat pun pasal student. Saya kena hantar dekat Journal Education. Tak. You sama ada, you boleh hantar dekat Journal Education ataupun you boleh hantar dekat Journal Information Development yang berkaitan dengan Information Development. Sebab apa? Sebab you kaji juga pasal ICT usage. Bukan semata you kaji pasal student sekolah, you kaji juga pasal ICT usage. So benda ni, who, siapa dan apa, dua-dua ni you boleh consider bila you nak pilih jurnal yang sesuai. Ataupun kawan-kawan semua boleh consider untuk pilih jurnal yang multidisiplin. Okey. Multidisiplin jurnal ni kawan-kawan kena faham multidisiplin jurnal ni maksudnya dia terima mana-mana artikel daripada mana-mana bidang kajian pun. Itu maksud multidisiplin. Okey. Multidisiplin ni pula dia ada dua level je, dua jenis je. Satu multidisiplin yang general. So multidisiplin yang general ni apa maksud dia? Multidisiplin yang general ni kawan-kawan maksudnya apa? You daripada bidang apa pun, social science, chemistry, engineering, architecture, Islamic studies, art and humanities, alright, history, apa pun tak kisah boleh hantar. Sebab memang multidisiplin yang general, dia sapu semua. No problem. Tapi dia ada juga multidisiplin yang spesifik. Multidisiplin yang spesifik ni kawan-kawan, maksud saya adalah this one. Katakan jurnal tu adalah multidisiplin social science, multidisciplinary journal dalam social science. Maksudnya, sekiranya you ni daripada bidang sosiologi, psikologi, rural development, communications, ekonomi, ekologi ataupun family development dan sebagainya, education, you boleh hantar dekat jurnal multidisiplin social science ni. Alright, tapi kalau you bidang chemistry tak boleh masuk sebab you bukan social science. Alright, multidisiplin journal dekat general ataupun spesifik. So pokok pangkalnya kawan-kawan, asas nak memilih jurnal yang sesuai, alright, untuk artikel kita boleh diasaskan kepada siapa, apa dan juga multidisiplin journals. Alright. So, okay. Kawan-kawan semua, sekarang ni kita punya proses pembelajaran semakin mudah. Yang saya maksudkan dekat sini adalah kita sudah ada tools yang boleh membantu kita untuk menentukan jurnal yang sesuai untuk artikel kita. Alright, saya bagi satu contoh. Okay, saya bagi satu contoh. Okay. Alright. Saya tunjukkan dekat kawan-kawan semua Google, right? Betul Google Okay. Ini salah satu tools yang boleh bantu kawan-kawan untuk untuk alright. Oh, tak nampak slide tadi Sorry. Okay. Start Okay, kawan-kawan semua, ini Elsevier Journal Finder Ini Elsevier Journal Finder. Elsevier Journal Finder ni adalah tools yang boleh bantu kawan-kawan semua untuk cari jurnal yang sesuai untuk artikel kawan-kawan. Okay. This one, tekan dekat sini, saya ulang balik Elsevier Journal Finder. Okay, this one, klik dekat this one. Okay, this one. Nampak ni Journal Finder Elsevier. Okay. Masukkan title paper kawan-kawan. Okay, masukkan paper abstract. Contohlah masukkan keyword. Okay, pilih field of research. Satu, pilih field of research. Dua. Okay. So bila dah pilih field of research, klik find journal.
Okay, nampak tak? So, dia akan keluar semua jurnal yang berkaitan dengan bidang kajian kawan-kawan. Okay, saya tak kata 100% tepat apa yang dicadangkan, tapi kebanyakannya boleh dikatakan berkaitan dengan apa informasi yang kita masukkan dalam data tadi, dalam database tadi. Okay, clear tak? Boleh? Tak semestinya. Elsevier Journal Finder ni untuk pilih jurnal yang berkaitan dengan Elsevier saja. Itu kekurangan dia. Tapi ini antara tools yang you boleh guna. Elsevier ada, Wiley ada, Springer pun ada. Right, you boleh cuba. Okey, ini salah satu contoh lah yang you nak cari artikel jurnal, you nak cari jurnal yang sesuai. Saya tak kata wajib guna benda ni, tidak, optional. Antara tools yang you boleh guna. Okey. So, this one saya tengah tunjuk Journal Finder, right? Betul eh? Okay, alright. So sorry. Okay, saya patah balik dekat ni. This one, kejap Okay, saya patah balik. Okay, this one. Okay, ini yang saya kongsi tadi. Minta maaf kawan-kawan, Syok bercakap tak perasan. Okay, ini yang saya cakap tadi Nak pilih artikel jurnal. Alright, nak pilih artikel jurnal. Saya dah kongsi PowerPoint balik betul Boleh, saya dah boleh. Boleh, dia ada teknik je lah Syaidah nak guna Signal dengan PubMed ni. Untuk cari jurnal, dia ada teknik dia. Boleh cari. Okey, Journal Finder lain-lain. Yap, dia spesifik. Kalau Wiley memang kepada Wiley saja. Kalau Elsevier kepada Elsevier saja. Kalau Springer dekat Journal Springer saja dicadangkan. Tapi ada certain tools lah you boleh cari. Dia memang cadangkan semua. Ada. Tapi saya tak tahulah reliable ke tidak. Tu pasal saya tak berani nak kongsi. Saya kongsi yang established je. Okay, this one kawan-kawan semua, asas tadi nak tentukan jurnal yang sesuai untuk artikel kita. Siapa, apa, multidisiplin. Ini contoh yang saya sebut tadi, this one. Siapa, apa, multidisiplin. Okay. So saya kaji pasal nelayan Malaysia, apa jurnal yang saya boleh hantar. Saya kaji pasal adaptation strategies, apa jurnal yang saya boleh hantar. Saya kaji pasal multidisiplin, saya boleh juga hantar dekat multidisiplin jurnal. Okay. This one Journals that offer gold open access. Gold open access ni maksudnya you kena bayar lagi mahal lah. Itu je. Direct to the point je lah. Gold open access ni maksudnya dia jadikan you punya artikel tu open access. Maksudnya orang daripada seluruh dunia, daripada mana pun, bila mana pun, dia boleh download artikel you secara percuma. So bila you boleh download artikel you secara percuma, basically dia open access lah. Dia nak kasih marketing terms kat situ je letak lah gold open access. Tapi macam saya cakap, open access ni dia akan membolehkan artikel you di download oleh semua orang dekat dunia ni tanpa bayaran, dekat mana-mana, daripada mana-mana pun. So apa kelebihan dia? Kelebihan dia akan berikan peluang untuk artikel tu untuk di cite lebih banyak. Bila artikel tu cite lebih banyak, you punya hash index pun akan ada peluang untuk meningkat lebih tinggi. Dan impact factor jurnal tersebut pun akan meningkat dengan lebih tinggi. Tapi you kena tahu, gold open access ni bukan murah. Mahal. Saya pernah nampak satu, dia punya fee $3,500 USD. Gila betul. Harga down payment kereta. Alright, semua jurnal bawah Elsevier ni Scopus tak? Tak, Elsevier bukan semua bawah Elsevier ni Scopus, tidak semua. Okay, alright. Okay, saya alright, saya dia tak jawab ke? Okay, Syamili, kalau kita buat artikel uji pada top management dan nak tengok untuk employee perspektif pula, boleh ke? Ya, boleh. Should be okay. Kalau itu objektif kajian you, should be okay. Okay, sorry tak perasan yang ni tadi. Alright. Kena check kat Scopus. Alright, you tak boleh check jurnal Scopus dekat Elsevier, kena check Scopus dekat Scopus. Dia ada dua, Scopus ataupun Skimago. Sekejap lagi kita belajar. Alright. Okay, this one, kita tengok Okay, this one. Okay. Kawan-kawan semua,
Sebelum hantar artikel dekat Index Journal, satu saya nak beritahu kawan-kawan, okay, make sure your article is in a good English. Ini kena, memang kena. Saya minta maaf sangat kalau saya nak beritahu benda ni. Rakan-rakan semua mungkin yang tak ada bajet, okay, mungkin yang kekurangan bajet, mula mengumpul daripada sekarang duit. Sebab you memang, ataupun you punya strategi cuba dapatkan dalam team you tu orang yang power bahasa Inggeris. Kalau nak save bajet, tak nak pergi hantar dekat provider, tapi pokok pangkalnya kena ada dalam good English. So you tak boleh hantar Malenglish, tak boleh. Kalau kurang bagus bahasa Inggeris macam saya, kena hantar dekat provider. Bila nak hantar dekat provider, kena ada bajet. Saya minta rakan-rakan kalau tu boleh mengumpul daripada sekarang. Tapi kalau kata dah ada grant, tak payahlah. Guna duit grant. Kalau katakan tak naklah Fazil, buat apa kan? Nanti aku nak dapatkan orang yang power bahasa Inggeris dalam tim aku. Itu pun salah satu strategi yang bagus juga. Kalau rakan-rakan perasan dalam artikel saya kalau ada nama Steven Eric Krause, cikgu saya tu. Dia memang native Amerika lah, dia memang orang Amerika lah. Memang power bahasa Inggeris lah. So jimatlah duit saya dalam untuk provider saya kalau dia dalam tim. Alright. So Index Journal ni kawan-kawan, satu in good English, review proses lama. Saya dah beritahu tadi. Review proses lama. Tak semestinya lama, tapi ada kemungkinan akan lama. Saya sendiri kalau kawan-kawan nak tanya, ada artikel saya yang kejap 5 bulan terbit dah. Saya pun terkejut. Q1 tau. 5 bulan terbit dah. Saya cakap betul ke Q1 ni? Saya cek memang betul Q1. Tapi ada yang ambil sampai 5 tahun. Sebab review proses dia lama. Okay. Dan most of Index Journal ni percuma. Alright. Dia percuma. Okay. Dan memang salah eja. Accept pula. This one Start. Ni yang masalahnya orang tak pandai bahasa Inggeris ni dia buat. Sorry baru betul. Okay, except for OpenAI. Okay. Index Journal ni, bila kawan-kawan hantar dekat Index Journal ni, saya boleh kata dalam 80% jurnal ni percuma. Dalam 70 ke 80% lah, bila you hantar jurnal dekat Scopus Network Science, dia percuma. Dia tak melibatkan bayaran. Okay. Dan rakan-rakan kena tahu satu, tidak ada garanti. Lepas artikel kawan-kawan tu review dalam satu tempoh masa yang lama, kawan-kawan beranggapan bahawa artikel aku ni terbit ni. Dah review lama, mesti terbit, mesti boleh terima ni. Terbit dah lepas tu. Tak ada. Tak boleh cakap macam tu. Saya pernah artikel saya nak cerita pengalaman saya mungkin dah kongsikan. Satu artikel saya pernah kena reject selepas 26 bulan review. 2 tahun 2 bulan. Kalau manusia mengandung dah 2 anak dah. Tak juga terbit artikel tu. Reject siap. 26 bulan saya menunggu. Rejected. Tahun lepas 23 bulan satu rejected. Kalau kawan-kawan tanya saya setakat 12-13 bulan kena review, lepas tu reject, saya dah biasa sangat lah. Okay, so you kena tahu benda ni. Ini antara benda yang you kena hadapi dalam penerbitan artikel jurnal. That's the game. Okay, so this one Alright. Saya tengah kongsi PowerPoint Alright, okay. Okay, saya dah kongsi PowerPoint balik. Thank you ingatkan saya. Okay, alright. Thank you ingatkan saya. Okay. Macam mana nak check impact factor? Kita dah tak pakai impact factor dah. Kita dah pakai kuartal. Impact factor tu yang akan menentukan kuartal. Kuartal ni nak check you kena ada journal citation report. Journal citation report ni masalah besarnya pula. Kebanyakan besar universiti awam dekat Malaysia tak subscribe dekat JCR. So saya tak boleh nak tunjuk kat sini. Okay. Proofreader berapa RM biasanya Dr. Tawar tu? Nanti boleh PM dan tanya dia direct. Saya takut saya tersalah bagi information. Dia akan takut pula nanti. Okay, lain proofreader, lain fee dia. Okay, pilih mana yang rasakan sesuai. Jurnal apa yang kejap? It depends. Saya tak boleh kata jurnal yang ni confirm 5 bulan, tak boleh. Dia bukannya bergantung pada jurnal, kejap atau cepat ni. Dia bergantung kepada editor dengan reviewer. You hantar dekat jurnal mana pun, kalau editor dengan reviewer, cepat dia orang bekerja, cepatlah artikel you terbit.
Kalau reviewer dengan editor jurnal you hantar dekat jurnal yang mungkin kawan you kata sebelum ni 6 bulan dah terbit. Tapi you dapat pula team editor dengan reviewer yang kerjanya lambat. Ada kemungkinan lepas 6 tahun baru terbit pun ada. Sebab dia kerja lambat. Saya ada satu artikel dekat Stage Open. Stage Open dah 3 tahun dah tak terbit lagi. Okay, so this one Yep, tak boleh. Tak boleh, Juliana memang tak boleh. I'm so sorry to say this. Tak boleh, jangan buat. Rekod saya setakat ni 5 tahun lah. 6 tahun tak cecah lagi lah. 5 tahun lah paling lama saya tunggu. Okay, so tulis artikel awal. Tulis artikel awal kalau nak mengelakkan benda-benda ni. Tulis review paper ataupun concept paper. Alright. Okay. So ini contoh artikel saya yang rejected lepas 26 bulan review tu. Artikel ni saya hantar 18 April 2013. Alright, artikel ni saya hantar 18 April 2013. Okay, artikel ni. Okay, this one. Alright. Manuskrip ada thesis, kita mesti yep. Ya. Okay, macam ni You rakan-rakan semua, satu saya pesan saya minta elakkanlah you ambil sebiji daripada thesis jadikan artikel jurnal. At least you paraphrase lah kalau you malas pun. Bukan you malas lah, kalau you tak ada masa pun. Alright, you try paraphrase. Pokok pangkalnya jangan sebiji macam thesis. Sebab bila you run similarities index nanti, dia akan jadi tinggi. Sebab thesis tu nanti bila you dah submit dekat Turnitin, dia dah ada dekat dia punya database Turnitin tu. Alright, bila you ambil sebiji daripada thesis, jadi dekat artikel, dia punya similarities index tinggi nanti. Okay, so itu saya tak galakkan sangatlah. Okay, jangan buatlah pada saya lah, jangan buatlah. Dua artikel tapi lain-lain objektif boleh ya. Dia as long as objektif tu berlainan, you boleh, tak ada masalah. Semester mana yang sesuai tulis artikel? Dari semester 2 untuk tulis review paper. Sebab you dah ada asas menulis literature review macam mana. Bila you nak tulis review paper ni sebenarnya you punya literature review. So saya minta you bila you dah habis chapter 2, bukan semester berapa. Bila you dah habis chapter 2 tu, you dah boleh start tulis artikel jurnal. Sebab you dah ada asas menulis literature review macam mana. Okay, so Zuri ni saya dah beritahu tadi nak hantar dekat jurnal-jurnal lain tak ada masalah as long as dia dua objektif yang berbeza. Tak boleh satu artikel dekat dua jurnal yang sama. Itu tak boleh. Dekat dua jurnal yang berbeza itu tak boleh. Okay, I'm going back to this. Alright. So, rakan-rakan semua. Okay. Ini contoh artikel saya yang kena reject tadi. Saya submit April 2013. Okay, saya submit April 2013. Saya lebih kurang kena reject dalam lingkungan Mei 2015. April 2013, Mei 2015. Lebih kurang dalam bulan ke-26 saya kena reject. Okay. This one. Okay, saya tunjuk lagi satu contoh. Artikel ni kawan-kawan, dia submit Jun 2013. Okay, dia publish online Jun 2016. Submit Jun 2013, dia publish online Jun 2016. Berapa tahun kawan-kawan? Berapa tahun? Alright? 3 tahun. Alright, 3 tahun. Bukan saya seorang kena 5 tahun tu. Ramai lagi orang lain kena. Tu pasal saya kata, please consider. Alright, you ada masa yang cukup ke tidak? Okay, artikel ni satu lagi. Alright, hantar April 2015. Publish Ogos 2016. Lebih kurang 18 bulan. So again, ambil masa yang lama. So saya minta kawan-kawan untuk consider ada masa yang cukup ke tidak. Okay, sebab dia memang lama benda-benda ni. Okay. So, apa yang boleh kita lakukan untuk menjimatkan masa kita? Prosesnya mungkin ambil masa yang lama. Alright? So, apa yang kita boleh lakukan untuk menjimatkan masa kita? Okay, ini antara yang saya praktiskan dulu. Sekarang saya dah tak praktis lah strategi ni. Dulu saya praktis lah. Rakan-rakan nak guna, rasa sesuai nak guna, silakanlah boleh guna. Okay, apa saya buat? Sebelum saya hantar artikel dekat jurnal, saya tak nak buang masa. Saya terus direct email dia punya editor. Email abstract bukan the whole article.
saya email abstract artikel saya dekat editor. Alright, sebelum saya submit, saya email dulu abstract dekat editor tu, saya tanya dia, editor, kau nak tak artikel aku ni? Will, kau nak tak artikel aku ni? Ini abstract dia, baca. Kalau okay. So saya hantar, saya email dekat editor ni Januari 12. So editor balas balik dekat saya Januari 12. Dia kata dengan saya, dia tak nak artikel saya ni, kau boleh hantar tempat lain. So jimat masa saya. See? Email abstract. Lagi senang, tak payah buang masa tunggu lama-lama. Dia tak nak terus dia tolak. Senang cerita. Okay, so this one. Try email editor you punya abstract. Okay, ataupun kawan-kawan semua, kawan-kawan kena tahu bila kawan-kawan hantar artikel dekat jurnal yang practice this one, format this one. Practice yang you practice this format, your paper your way. Kawan-kawan boleh tengok dekat jurnal punya instruction. Kalau ada benda ni, your paper your way ni, maksudnya kawan-kawan, bila kawan-kawan hantar artikel dekat jurnal tu, alright, bila kawan-kawan hantar artikel dekat jurnal tu, this one, tak payah format dulu. Tak payah format dulu. Maksudnya, hantar as it is dekat jurnal. Tak payah format. Kadang-kadang format ni ambil masa yang lama. Formatting kadang-kadang sangat leceh dan complicated. So apa yang jurnal ni buat, nak save masa kita, hantar dulu tak apa. Bila editor dah accept untuk review, baru format. Jimat masa. Tak payahlah buang-buang masa. Okay? So, your paper your way maksudnya boleh hantar dekat jurnal tu, tak payah formatting dulu. As it is saja dulu. Editor dah accept untuk review, baru kena format. Okay, this one salah satu cara nak save time. Okay. Ini yang selalu saya praktis kawan-kawan semua dalam strategi penerbitan artikel saya. Cuba cari jurnal, alright, cuba cari jurnal yang publish banyak isu, yang publish banyak artikel setahun. Contohnya, cubalah cari jurnal yang publish sampai 30 isu setahun, alright, 24 isu setahun. Jangan cari jurnal yang publish 1 isu setahun, 2 isu setahun, 4 isu setahun, 3 isu setahun. Jurnal ni, alright, yang publish sikit isu setahun ni, dia ada limited tempat untuk kita. So apa yang kita buat, strategi kita kena cari jurnal yang publish banyak isu setahun. Ada jurnal yang publish sampai 12 isu setahun, ada yang publish sampai 24 isu setahun, ada yang publish sampai 30 isu setahun. Jurnal-jurnal ni yang kita nak. Alright, so cuba hantar dekat jurnal ni, yang publish banyak isu setahun ni. Saya tidak kata yang jurnal macam ni mudah untuk kita, artikel kita accepted. Tak, bukan itu maksud saya. Maksud saya, bila kita hantar artikel kita dekat jurnal yang publish banyak artikel ataupun banyak isu setahun, ia akan meningkatkan peluang kita untuk terbitkan artikel jurnal kita. Meningkatkan peluang, bukan confirm terima, tak ada. Tak ada. Okay? So, this one yang pilih jurnal yang publish banyak isu ataupun artikel setahun. Don't worry, sesi nombor 3 kita akan cover benda ni. Alright? Okey, contohnya artikel ni. Contoh artikel ni, Lancet Lancet. Lancet ni antara jurnal awal yang publish pasal COVID-19 tak silap saya. Dia publish 52 isu setahun. Maksudnya setiap minggu je ada satu isu. 52 isu setahun, banyak. So dekat jurnal-jurnal ni yang kita boleh consider untuk hantar. Alright? Okay, Juliana, kalau paper dah present conference as proceeding je, boleh resend for publication. Okay, so saya macam ni lah kalau dia ada isu juga benda ni. Kalau proceeding tu dah terbit dan dia ada ISSN, it's quite risky jugalah. Ada orang buat, dia tukar proceeding dia jadi jurnal dengan dia membuat penambahbaikan on 30%, 30% penambahbaikan. Okey, 30% penambahbaikan tu datang daripada mana dia kata? Orang tanya dengan saya, dia datang daripada komen yang you terima masa you bentang you punya pembentangan dekat conference tu. Itu yang you boleh buat penambahbaikan. Dan saya pernah nampak sekali apa authors buat. Dia declare dalam dia punya artikel jurnal yang dia develop artikel jurnal dia daripada proceeding. Saya pernah nampak sekali. But satu strategi yang selalu saya pakai bila saya nak bentang paper dan saya aim untuk terbit paper tu yang saya bentang tu dekat jurnal, saya bagi tahu awal-awal organizer yang saya hanya nak bentang saja.
saya tak nak terbitkan artikel saya dekat proceeding. Alright, so memang saya nak bentang saja dan jurnal, proses hantar jurnal tu saya yang buat sendiri. Itu cara saya lah. Okay. Okay. Mana nak tahu jurnal tu publish banyak isu setahun? Okay, sesi nombor 3 kita akan cover benda ni. Apa faktor-faktor jurnal kita ditolak? Depends on reviewer lah. Depends on reviewer. Tak boleh kata satu reason yang konkret apa faktor kita ditolak. Faktor-faktor artikel kita ditolak. Kalau tanya saya lah, kalau saya review artikel, benda pertama saya tengok dia punya methods lah. Methods dia, and then saya pergi dekat dia punya discussions. Itu antara kegemaran saya lah yang saya suka check kalau artikel jurnal. But different reviewer will have different style of reviewing. Okay, faktor-faktor tu kalau you tanya saya, method yang loose, discussion yang orang kata tak depth, itu antara faktor yang saya consider untuk jurnal. Paper in press dia punya maksudnya, paper in press ni maksudnya paper tu dalam persediaan untuk diterbitkan, dalam persediaan untuk diberikan nombor isu dan nombor volume dan isu. Okey? Itu maksud paper in press. American based journal is more hard to penetrate for us non-native speaker. What is your experience? Experience saya ni lah, saya beritahu satu benda ni lah. Tak kisahlah jurnal mana pun. British ke American ke, you nak hantar dekat New Zealand ke Australia ke, even you nak hantar dekat China ke, you punya English pun habis. Alright, yeah, you punya English pun habis, tu je. Tak kisahlah regardless American ke, British ke, Europe ke, you punya English pun habis, tu je. Alright. Dia kalau kita ikut kita ikut blacklisted journal by KPT KPT blacklist 4. Saya tahu ada yang kat sini ikut predatory journal, Bell list. Bell list ni popular, orang suka guna dia. Tapi saya nak beritahu kawan-kawan semua, standard MyRA, Malaysian Research Assessment, kita rujuk pada KPT, kita tak rujuk pada Bell. KPT blacklisted 4 publisher. Bell dia lebih kurang blacklist lebih kurang 1,200 lebih publisher. Okay, so bila mana KPT dia blacklisted 4 jurnal ni, 4 publisher, kita blacklist 4 publisher, Common Ground, European Journal, Academic Journals dengan AWP. Saya ulang, ada 4 publisher yang KPT blacklisted sampai sekarang. Common Ground, European Journals, Academic Journals dengan AWP. Publisher ni KPT blacklisted. Okay, so sebab apa ada jurnal Scopus yang blacklisted by KPT? Satu yang pasti, review prosesnya tidak rigorous. Itu yang confirm lah, yang saya pasti review proses jurnal-jurnal ni tak rigorous. Bila dia adakan audit, dia dapati yang review proses ni tak rigorous, dia blacklist. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan, Scopus bila mana dia keluarkan jurnal daripada senarai dia ada 2 sebab utama dia. Satu, dia panggil publication concern. Publication concern ni dia berkaitan dengan review proses yang tak rigorous tadi. Nombor 2-nya, dia ada isu dengan metric performance. Metric performance ni maksudnya apa? Bila mana impact factor dia terlampau rendah ataupun side score dia dalam Scopus dia panggil side score, dia tak panggil impact factor, terlampau rendah. Menyebabkan dia kena tendang keluar. So itu antara sebab jurnal blacklisted. Apa minimum bayaran doktor? Saya tak boleh nak kata sebab different proofread, different bayaran. Tapi saya ada nampak tadi ada orang kata UTM RM30 saja. Mungkin boleh tanya kat situ. Okey, tepuk dada tanya selera lah. Saya pun tak berani nak suggest lebih-lebih proofreader ni. Takutkan tak selari dengan dia punya interest ataupun you punya cita rasa. Lain orang lain cita rasa proofreader. Saya dengan Dr. Tava Marison lah selalu. MPWS pun ada. Tak, it's quite difficult lah nak bagi harga ni. Tapi saya boleh kata boleh cecah 4 angka lah. Boleh cecah 4 angka. Okay, MPWS ada proofreading. It's quite good juga. Okay, boleh cuba. Alright. So kita teruskan.
Saya dah pukul berapa ni? Cakap je di sini. Okey. Alright. Saya ada masa lagi sikit lagi. Okey. Kawan-kawan semua. Okey. Kawan-kawan semua. Bila kita nak, kita dah hantar artikel kita dekat jurnal dan reviewer dah bagi respon dekat kita. Okey. Bila reviewer dah bagi respon dekat kita, kita kena ingat satu, teknik kita nak membalas respon reviewer tu, dia ada strategi dia. Ini yang antara yang saya praktiskan. Satu, you kena tahu, bila mana reviewer bagi you 20 komen, maka you kena ada 20 respon. 20 komen reviewer bagi, 20 respon you kena bagi pula. Setiap komen tu kena ada respon. Okey. Saya nak cadangkan dekat rakan-rakan semua, satu, make sure bila kita nak buat penambahbaikan dekat artikel jurnal kita, based on komen yang diberikan oleh reviewer, make sure yang artikel you dalam track change mode. Dalam Word ada track change mode. Nanti cari. Okey, tanya kawan-kawan, senang je ni. Track change mode. Track change mode ni maksudnya apa kawan-kawan? Bila mana kita buat penambahbaikan dekat artikel kita tadi, dia akan highlight dengan warna yang berlainan supaya reviewer boleh track mana perubahan yang kita buat. Okey, supaya reviewer alert mana perubahan yang kita buat. Okey. Berbalik kepada tadi. Setiap satu komen kena ada satu respon. Macam mana kita nak jadikan benda ni kemas dan sistematik? Buat table of response macam ni. Right? Buat table of response macam ni. Nampak tak? Satu komen, satu respon. Satu komen, satu respon. Okey, kita tengok cara saya, contoh ini cadangan kalau nak guna, tak nak guna tak apa, it's okay. Saya hanya berkongsikan cara kerja saya. Okey. Kawan-kawan semua, contoh komen, in the abstract, a better conclusion than a number of discussion have been highlighted is needed. So, apa respon saya bagi? Specific recommendation were highlighted in the abstract. Refer abstract page 4. Nampak tak? Saya bagi tahu dekat mana je boleh rujuk supaya lebih senang kerja reviewer. Okey, tengok pula contoh nombor 2. On page 6, the authors mentioned previous studies on entrepreneur intention, blah and blah. Why linear model is superior? Saya bagi respon saya. Gap in predictive power was mentioned and critics in its methodology have been included. Refer page 6 para 2. Nampak tak? Kita mudahkan kerja reviewer bila kita buat macam ni. Okey? So ini antara kaedah yang saya selalu praktiskan bila saya respon kepada reviewer. Okey. Dan rakan-rakan semua kena tahu benda ni. Yang ini yang selalu saya perasan orang buat mistake. Dia seboleh mungkin dia nak ikut sebiji. Apa yang reviewer cadangkan tu dia nak ikut. Bulat-bulat dia nak ikut. Kadang-kadang dia tahu. Ada cadangan reviewer tu yang tak sesuai untuk kajian dia. Tapi dia main bantai ikut je. Which is not good. Kawan-kawan kena tahu, kita boleh argue dengan reviewer. Kawan-kawan kena tahu, kita boleh debate dengan reviewer. Tapi kawan-kawan kena tahu juga, bila kita nak argue dan debate dengan reviewer, kita kena justify kita punya argument tu. Jangan kita main hentam kromo sembrono saja bila kita nak argue tu. Tak boleh. Kita kena provide dengan support daripada kajian lepas. Contohnya, reviewer minta you buat teknik A instead of teknik B yang sekarang ni you praktiskan. Tapi you tak setuju. You kata teknik B sebenarnya yang lebih sesuai untuk kajian you. So apa you buat? You argue dengan reviewer. You kata teknik B sepatutnya yang lebih sesuai untuk konteks kajian saya. Sebab apa dia sesuai? Itu yang you kena justify scholarly. Macam mana nak justify scholarly? Cuba cari support daripada kajian lepas. Alright, ingat jangan ikut bulat-bulat apa yang reviewer cadangkan sekiranya you rasa tak sesuai. Kalau sesuai ikutlah. Kalau tak sesuai jangan ikut. Sebab reviewer ni dia manusia, dia buat mistake juga. Okay? So, bila mana nak membalas kepada reviewer tu, jangan tulis dalam capital letters ini saya rasa semua orang tahulah. Capital letters ni dia macam menjerit. Okay? Okay. Kawan-kawan semua kena tahu bila artikel kawan-kawan kena reject, bila artikel kawan-kawan kena reject, kawan-kawan kena tahu rejection ni adalah satu benda yang common dalam penerbitan artikel. Memang common sangat. Saya kalau nak cerita lah saya sekarang ni kalau dekat Scopus saya dah ada 114 artikel lah Saya ada 115 artikel dalam Scopus sekarang ni. Saya dalam 115 tu, nak dapatkan 115 tu, anggaran saya kena reject dalam 500 kali.
Betul. Bila you nak hantar artikel dekat jurnal tu, dalam kebanyakan kes saya lah first jurnal yang saya hantar tu, kebanyakannya akan reject artikel saya. Dia suruh hantar tempat lain. Okay? Dan bila hantar dekat second journal pula, tak semestinya dia accept terus. Saya ada satu kes sampai jurnal yang ke-9 baru accept artikel saya untuk review. Tu pasal saya kata rejection ni adalah culture. So, saya tak nafikan lah bila kena reject you akan rasa frust lah. Kita manusia kan, saya sampai sekarang pun kalau artikel kena reject saya frust. Tapi apa yang saya boleh advise kawan-kawan, alright, jangan frust lama sangat. Frust akan frust. Saya tak boleh kata you jangan frust lah apa semua. Itu tipu lah kan, you akan frust lah. Saya pun akan frust. Tapi jangan lama sangat. Apa you buat? Dah siap 2-3 hari tu dah frust apa semua, okay? Ambil artikel tu hantar dekat tempat lain. Okay, you kena ingat kawan-kawan semua, dalam Scopus ada lebih kurang 20,000 lebih. Anggarannya dalam lebih kurang 20,000 lebih jurnal dalam Scopus. Satu jurnal reject artikel you bermaksud ada 20,000 lebih lagi jurnal yang lain yang boleh terima artikel you. Yang ready nak terima artikel you. Kenapa you nak sedih sangat? Tak, it's not good for you. Alright? Zaman sekarang ni jurnal banyak. Scopus saja ada 20,000 lebih. Web of Science saja ada lebih kurang dalam 16,000 lebih. So you mana yang you rasa, maksudnya saya nak tekankan kat sini, frust tu jangan lama sangatlah. Artikel kena reject, tak apa, hantar tempat lain. Okay, so sekarang ni ada orang tanya dengan saya, okay, doktor kalau doktor kalau artikel saya kena reject, okay, adakah sekarang ni saya kena betulkan ikut komen reviewer, okay, dan baru saya hantar dekat tempat lain, maksud dekat jurnal lain. Maksudnya dia betulkan dulu artikel dia ikut komen reviewer yang reject tadi, and then baru dia hantar tempat lain. Okay, tak ada masalah kalau nak buat macam tu, it's okay. Tak ada masalah. You betulkan dulu ikut komen reviewer, and then you hantar dekat, you improve dulu, and then you hantar dekat jurnal lain. Okay. Sekarang ni, kalau you tanya saya, doktor ada buat penambahbaikan tak bila dapat komen daripada reviewer ni? Ini jawapan saya tak buat. Saya hantar terus sebiji artikel tu dekat tempat lain. Kenapa? Okey, ini justification saya. Alright, kawan-kawan semua kena ingat Dia kata balik hidung aku ni. Okey, kawan-kawan kena ingat reviewer ni, reviewer ni bukan seorang je dekat dunia ni, ada beratus ribu reviewer jurnal. Dan dalam beratus ribu reviewer jurnal ni, diorang ada pelbagai perspektif. Okey. Kenapa saya tak nak tukar? Kenapa saya tak nak improve artikel saya based on comment reviewer tadi? Sebab you kena ingat, ada kemungkinan bila mana reviewer ni kata, okay, saya nak you tukar A jadi B. Alright, untuk tambah baik artikel ni, saya nak you tukar A jadi B. Alright, so you tukarlah A jadi B. Artikel tu tadi, you tukar A jadi B. Tapi bila sampai dekat jurnal yang ini pula, reviewer jurnal ini pula berpendapat bahawa you kena tukar B jadi A. Nampak tak kerja dua kali tu? So saya memang biarkan. Alright? Saya memang biarkan sebab saya berpendapat reviewer ni ada pelbagai perspektif. But satu nasihat saya. Kalau katakan tadi komen yang reviewer tadi you dapat, you ada 3 reviewer dan komen reviewer A, katakan komen reviewer yang pertama dia kata tukar A jadi B. Komen reviewer yang kedua dia kata tukar A jadi B. Dan komen reviewer yang ketiga dia pun kata tukar A jadi B. Maka tukarlah A jadi B. Alright, something wrong lah dekat A tu. Bila mana yang diorang tiga-tiga ni setuju. Tapi kawan-kawan, bila mana katakan reviewer satu kata tukar A jadi B, reviewer 2 kata tak payah maintain, dan reviewer 3 pula kata tukar A jadi B. Tak synchronize ataupun tak selari dia punya komen tu. Tak apa, hantar as it is dekat jurnal yang lain. Itu cara saya. Alright, saya tak kata wajib, cara saya. You nak ikut, tak nak ikut tak apa. Saya memang jarang tukar lah ikut komen reviewer sebab saya tahu diorang ada pelbagai perspektif. Alright? Okay, so this one Sekejap Okay, ni nanti boleh baca. Okay, so saya kepada beberapa persoalan rakan-rakan semua. Adakah kita mendapat royalty? Takkan dapat. Kerol takkan dapat royalty. Takkan dapat. Kalau saya dapat royalty, kalau saya dapat royalty, saya dah tak kerja lah, researcher sekarang ni. Tunggu duit royalty ke artikel je. Saya tak dapat kira. Kalau buku mungkin ada lah, kita dapat royalty kan. Artikel jurnal tak dapat.
Okay. Okay. So saya kepada beberapa superstitious dalam jurnal jurnal publication, saya panggil superstitious lah sebab benda-benda ni pada saya kurang tepat lah. Okay. Benda pertama saya nak kongsikan dengan rakan-rakan semua. Ada orang beritahu saya, basic level analysis tak boleh penetrate index journal. Right? Jangan Okay. Saya nak kongsi satu benda yang saya nak beritahu kawan-kawan. Ada orang beritahu dengan saya, kalau kita guna basic level analysis, tak boleh nak penetrate index journal. Kau analysis kau basic, kau tak boleh nak penetrate Scopus dengan Web of Science. Memang diorang takkan tengok. Okay, saya nak, ini pendapat saya. You kalau you guna advanced analysis, you guna advanced analysis dalam you punya artikel, alright? Bila you guna advanced analysis dalam you punya artikel, okay, you ada kelebihan. Sebab you dah guna yang updated analysis, advanced analysis lebih accurate, tapi you tak boleh nafikan yang basic level analysis ni ada ruang, masih ada ruang dekat index journal. Alright, boleh guna, tak ada masalah. Boleh pun penetrate index journal sampai Web of Science Q1. Okey, tak apa, saya tunjuk contoh. Okey, saya tunjuk contoh dengan kawan-kawan Sana. Okey. Alright, saya patah sini balik. Share, saya nak share satu. Okey. Kawan-kawan semua, artikel ni boleh nampak artikel saya tengah share artikel betul? Okey. Saya tengah share artikel betul Okey, kawan-kawan semua. Artikel ni, alright, dia artikel yang terbit dekat Web of Science Q2. Alright, Web of Science Q2. Baru lagi. Baru terbit. Alright, baru terbit 2020. Okey, baru diterbitkan 2020. Okey. So, jom kita tengok, okey, artikel ni dia guna analisis apa? Okey, kawan-kawan semua tengok. Boleh nampak? Dia guna apa? Boleh nampak tak artikel ni guna analisis apa? Guna tools apa? Alright, SPSS. Alright, yang orang kata final year project je boleh guna dengan level final year project kan. Artikel. Alright. Okey. Nampak tak dia guna apa? Analisis apa dia guna? Ya, t-test. Terbit dekat Web of Science Q2. Untuk rakan-rakan yang mungkin tidak familiar dengan SPSS dengan t-test, ini adalah antara analisis asas dalam social science. Analisis paling antara analisis asas dalam social science. Tapi boleh terbit dekat Web of Science Q2. So tak ada masalah. Kenapa nak kata kalau you guna basic level analysis, alright? Okay? Tak boleh terbit. Okay. This one is Q2. Tak apa, saya tunjuk Q1 punya journal. Okay, saya tengah kongsi journal Science of the Total Environment, right? Okay, this one Okay, tahun 2020, baru lagi tahun 2020, journal ni Web of Science Q1. Okay, jom kita tengok. Artikel ni guna analisis apa? Okay. Guna analisis apa? Boleh baca tak? Ya. Right? So, rakan-rakan lain yang mungkin tak familiar, again, SPSS dan ANOVA ni antara analisis asas untuk bidang social science ni. Tapi still can be published in Web of Science Q1. Siapa kata jurnal yang guna analisis basic tak boleh terbit dekat Web of Science Q1? Yang don't misunderstand me
Yang guna advanced analysis confirm you ada lebih kelebihan berbanding orang yang guna basic level analysis. Itu confirm. Dan jangan jadikan alasan bila you nampak artikel ni boleh terbit guna analisis basic saja, you tak nak belajar pula yang advanced analysis. That one janganlah. Cuma saya nak beritahu kawan-kawan, kalau mana keperluan you nak guna basic analysis saja, alright, dan you berfikiran bahawa basic analysis ni tidak boleh terbit dekat Web of Science. No. Itu saya tak setuju. Saya tak setuju dan saya dah buktikan. Saya boleh. Alright. If descriptive saja is quite. Okay, saya tunjuk satu artikel saya yang guna descriptive saja. Alright, this one Oh, not this one. Okay, boleh nampak tak artikel ni? Kawan-kawan semua, saya tengah kongsikan satu artikel on this one. Asia Pacific Journal of Tourism Research, right? Okay, so this one okay. Artikel ni terbit dekat Web of Science Q2. So ini antara benda yang paling gila saya buat lah. Saya rasa saya hantar jurnal ni, saya guna descriptive mean score saja. Okay, this one. Nampak? Sekejap okay, boleh. Start. Okay. Saya guna apa? Alright. Ni, this one. Ni semua mean score. Okay, ni semua mean score. Okay, mean score. Okay, mean score. Maksudnya, pokok pangkalnya kawan-kawan, ada saya share. Alright, pokok pangkalnya, teknik penulisan tu yang paling penting sekali. Alright, teknik penulisannya yang paling penting sekali. Okay, tapi saya nak beritahu kawan-kawan kalau you guna descriptive, sorry, sekejap kalau ini artikel kalau you guna descriptive saja, challenge dia lagi besar lah. Challenge dia lagi besar. Kalau you guna basic analysis pun, acceptance rate dia, saya tak kata dia tak boleh diterima. Acceptance rate dia compare untuk orang yang guna advanced analysis lebih rendah lah. Tapi ada. Tapi you tak boleh kata tak ada, tak boleh langsung. Itu saya tak setuju. Okay, so that one. Itu benda pertama yang saya nak you tahu. Dan saya tengah kongsi PowerPoint balik, betul right? Saya tengah kongsi PowerPoint, right? Mana ni? Okay. Alright, okay. Sorry saya tanya banyak kali kamu jadi macam tadi kan. Okay. Your result is not significant and not in line with previous study, then your article have no chance in index journal. Okay, benda ni lagi satu macam ni kawan-kawan semua. It's not significant ni, dia berbalik kepada benda ni you tak boleh expect semua data you significant. Faham tak maksud saya? Sebab you tengah buat research ni. Memanglah kajian-kajian lepas kata significant. Tapi saya nak beritahu you, bila mana you buat research dalam konteks yang berbeza, ada kemungkinan you akan dapat data yang berbeza. So, kalau kata result you tak significant, you nak kata pula bila jadi tak significant, you tak ada peluang terbit dekat index journal, it's not right. It's not right bila you kata macam tu. Sekarang ni, bila result you tak significant, apa yang boleh membolehkan you, apa yang you kena buat untuk membolehkan artikel you terbit dekat index journal? Yang tak signifikan tadi, you kena reasonkan, you kena explain kenapa dia tak signifikan dalam konteks kajian you. Alright? That one, itu yang saya nak tekankan. Tak signifikan, tak boleh terbit dekat index journal is not true. Okay. Review paper, article without data have less chance in index journal. Nampak? Satu lagi benda yang tidak tepat. Siapa cakap? Banyak je review artikel dekat index journal, banyak. Semalam saya pergi kelas saya tunjuk contoh-contoh jurnal artikel review paper saya. Boleh je saya terbit. Siapa kata susah, siapa kata kurang, siapa kata jurnal tak nak. Banyak je. Okay. This one satu lagi benda this one antara benda yang popular lah saya dengar. Dia orang cakap macam ni. Kau nak artikel kau terbit dekat index journal, kau masukkan nama seorang nama established professor ni, nanti senang artikel kau terbit. Pernah tak
Pernah tak dengar benda tu? Pernah tak dengar benda tu? Okey, kau nak artikel kau senang terbit, kau masuk kalau nama seorang established scholar ni, nanti senang lah. Okey. Alright. Dia macam ni kalau you nak masukkan established scholars tadi dalam artikel you dan dia memang menyumbang dalam artikel tu, no problem. Sumbangan ni pun bukan dalam bentuk penulisan je. Kalau dia sumbang bagi idea pun itu sumbangan. No problem kalau macam tu. Tapi kalau semata you masukkan nama dia semata nak dia peluang artikel you terbitkan tu lebih tinggi. Dia tak ada buat apa-apa pun, tumpang nama je. Jangan buat macam tu. Satu, itu benda pertama yang saya nak you tahu. Jangan buat benda macam tu. Satu. Nombor dua, okey. Sekarang ni you kena tahu bila you masukkan nama established scholar tadi dengan harapan supaya artikel you senang nak terbit, saya nak bagi tahu you satu benda dan saya bercerita dalam konteks Scopus dengan Web of Science. Saya bercerita dalam konteks Scopus dan Web of Science punya jurnal. We are practicing blind review. Okay. Blind review ni apa kawan-kawan? Blind review ni maksudnya bila mana you hantar artikel you dekat jurnal, alright, nama authors, affiliation dia dengan acknowledgement in certain journal, kita akan ditarik keluar. Bermaksud kami reviewer akan review jurnal yang kami tidak tahu siapa penulisnya. So sekarang saya nak tanya, you masukkan nama established scholars tadi, kononnya nak mencerahkan peluang you untuk diterbitkan artikel. Sekarang ni saya nak beritahu, nama authors dah ditarik keluar, affiliation pun dah ditarik keluar. Dah macam mana kami nak tahu you masukkan nama scholars tu? Ya, macam mana kami nak tahu? So this one is antara superstitious dan masih lagi dipraktiskan. Saya bercakap dalam konteks Scopus dan Web of Science. Jurnal lain saya tak pastilah. Jurnal lain mungkin buat macam tu dan mungkin terbit. Saya tak pasti lah. Tapi dalam konteks saya, dalam konteks Scopus dan Web of Science, dalam pengalaman saya, tak pernah lagi saya dapat artikel yang ada nama. Okay? Dan bila artikel tak ada nama ni, faham-faham lah. Kita reviewer nak hentam, dia hentam lah. Tak kisahlah nama sekolah mana pun. Yap, betul. Yep, dalam proses blind review dia akan tarik semua nama yang boleh merujuk kepada you, poin-poin yang boleh merujuk kepada you. Okay, so and then Q1 Web of Science, alright, journal acceptance. Okay, journal acceptance rate, journal ditulis individu dengan ada yang ada kata tak ada, sama je. Dia yang pokok pangkalnya pada saya lah, pokok pangkalnya point dalam artikel you tu yang paling penting. Berapa banyak, berapa ramai pun yang tulis. Kalau katakan 5, seorang yang tulis tapi you tulis dengan buruk, rejected. Kalau 20 orang pun yang tulis jurnal artikel tu, you tulis dengan tidak baik, rejected. Okay, so that one. Alright, seterusnya. Okay. Satu lagi, yang ini baru saya dapat tahulah. Q1 Web of Science, you kena tulis dekat 10,000 ayat, baru you punya jurnal tu boleh, artikel you ada peluang untuk accepted. Alright? Nak terbit dekat Q1 Web of Science, you kena tulis artikel yang cecah 10,000 ayat. 10,000 perkataan. 10,000 patah perkataan. Which is not true. Siapa pernah baca jurnal Nature? Jurnal Nature ni kadang-kadang kawan-kawan, muka surat je satu muka surat ataupun 2 muka surat. Capai 10,000 ke? Tapi jurnal Nature ni Web of Science Q1. 1 ke 2 muka surat. Tak capai pun 10,000. 2,000 ayat pun tak sampai. Tapi masuk Q1 juga. Again, this one tak tepat. Okay, this one satu lagi. Open access journal is not a good one. Okay, this one satu lagi. Alright. Kawan-kawan pernah dengar tak benda ni? Kau jangan hantar jurnal berbayar. Jurnal berbayar tak bagus. Pernah dengar tak benda ni? Alright. So ada persepsi yang mengatakan jurnal berbayar tak bagus. Which is satu lagi benda yang kurang tepat. Maksud saya kat sini, you tak boleh pukul rata semua jurnal yang berbayar tu tak bagus. Jangan buat macam tu. Saya nak kongsikan dengan kawan-kawan satu jurnal. Satu jurnal ni namanya PLOS ONE. P-L-O-S-O-N-E. PLOS ONE. Kawan-kawan semua, PLOS ONE ni adalah Web of Science Q2 punya jurnal. Web of Science, bukan Scopus. Web of Science ni lagi tinggi. Web of Science Q2 punya jurnal. PLOS ONE. Dan kawan-kawan tahu tak berapa banyak kena bayar? Yang Farizan tulis tu, P-L-O-S-O-N-E.
PLOS ONE ni kawan-kawan kena bayar lebih kurang dalam saya tak tahulah dia dah naik lagi ke tidak ke. Masa saya tengok tu 1650 USD. 1650 USD. PLOS ONE. Adakah jurnal PLOS ONE ni tak bagus sebab dia kena bayar 1650 USD? Tapi dia Web of Science Q2. Dia Web of Science Q2. Ada satu lagi jurnal, Sustainability. Sustainability ni kawan-kawan, dia jurnal Web of Science Q2. Dan kalau kawan-kawan nak publish dalam jurnal ni, kalau accepted, kawan-kawan kena bayar lebih kurang 1700 USD. Harga down payment kereta. Adakah jurnal ni tak bagus? Dia Web of Science Q2. Alright, asasnya kawan-kawan, kalau jurnal tu berbayar, tak semestinya dia tak bagus. Jangan pukul rata semua. Alright, check dulu jurnal tu. Alright, kalau dia Web of Science, dia dah tersenarai dalam Web of Science, saya boleh jamin dia berkualiti. Walaupun dia kena bayar. Alright? Okay, so saya stop dulu kat sini. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita rehat kejap 10 minit? Ada apa-apa soalan tak? The depth of research depends on your objective lah. The depth of research. Dia kadang-kadang objektif you dia macam ni kadang-kadang objektif you nampak deskriptif. You tak guna orang kata analisis yang advance. Bila you guna objektif deskriptif, dia nampak tak depth tau. Tapi sebenarnya you boleh depthkan dalam you punya discussion. Kejap lagi kita belajar macam mana nak tulis discussion dengan depth. Prospero tu yang tak. No. Prospero is not concept paper. Prospero is not concept paper. Prospero ni database. Prospero adalah satu database untuk systematic review. Alright, salah satu aim utama Prospero adalah untuk mengelakkan duplication of systematic review. Satu, nombor dua, dia nak elakkan bias dalam penerbitan. Itu Prospero. Prospero tak terima konsep paper. Prospero terima systematic review. Konsep paper dan systematic review dua benda yang berbeza. Paper yang keluar di akademia. Okey. Akademia ni journal database, is not indexing database. Kawan-kawan kena faham tu. Indexing database ni Scopus, Web of Science, MySite, itu indexing database. Tapi journal database ni dia tak menunjukkan journal tu Scopus ataupun tidak. Dia hanya tunjuk journal. You nak tahu dari segi kualitinya, saya tak boleh kata semua bagus dalam akademia. Ada yang bagus. Tapi tak semua dikontrol kualitinya lah. Okay? Alright. Konsep paper, format berlainan lah ikut jurnal. You kena tengok jurnal mana yang you nak hantar tu. Konsep paper tu macam konsep paper, senang nak faham konsep paper ni. Chapter 2 thesis tahu nak buat macam mana kan? Chapter 2 thesis. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia konsep paper, paper review yang tak ada data, review paper yang tak ada data. Kalau SLR review paper yang ada method. Konsep paper ni review paper yang tak ada method. Asas kepada review paper adalah literature review. Refer management, you boleh tengoklah Mendeley ke, EndNote ke. Tapi you nak try boleh gunalah. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada refer management tadi boleh tengok Mendeley ke EndNote ke yang boleh bantu you. Yang mana you rasa selesa lah. Okay, kalau saya refer management untuk artikel ni, saya simpan dalam folder lah. Nombor dua, surprisingly saya masih guna secara manual lah. Sebab bila saya guna tools, saya rasa kerja saya lagi banyak daripada saya guna manual. Kadang-kadang tools ni, benda yang dia manage tu, kita masukkan yang betul, yang keluar jadi tak betul. Itu yang kadang-kadang saya fed up dengan tools ni. Web of Science tak? Saya takkan terangkan yang Web of Science sebab Web of Science ni kena guna JCR. Saya boleh kongsilah database asas Web of Science, you nak rujuk nanti you boleh explore lah. Tapi yang asas tu memang orang kata very asas lah. Nak cari jurnal Web of Science lebih detail guna database tu nanti tak
orang kata tak cantik sangat lah. Boleh guna tapi tak cantik sangat lah. Boleh, apa pula tak boleh. Engineering paper sesuai je. Boleh, semua bidang ada. Semua bidang ada ruang dekat Scopus. Orang Islamic Studies pun ada ruang dekat Scopus dan Web Science. Janji teknik menulis je betul, tu je. Okay, so kita stop dulu kat sini. Alright, sekarang dah pukul lebih kurang 10.50, 11 nanti kita masuk balik. Okay, pukul 11 nanti kita masuk balik. Alright? Okay. Alright, jumpa pukul 11 nanti. Alright.